Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk semua. Bertemu lagi kita untuk slot Hukum Indeks bab yang pertama, Matematik KSSM tingkatan 3. Hari ini kita akan pergi kepada 1.2.2 pembahagian indeks. Perkaitan pembahagian nombor dalam bentuk indeks dengan pendaraban berulang. A kuasa 5 bahagi A kuasa 2. Okey, sebelum ini kita telah mempelajari tentang pendaraban berulang. Jadi, apakah maksud A kuasa 5? A kuasa 5 ialah A darab A darab A darab A darab A. Dan bahagi kita akan tulis sebagai per. Dan A kuasa 2 kita tulis sebagai A darab A. Jadi bagaimana untuk kita menyelesaikan soalan ini? A yang berada di atas dan berada di bawah kita hapuskan. Ada lagi tak A yang berada di bawah yang sama dengan di atas? Ada lagi. Jadi kita akan hapuskan A yang kedua. Jadi sekarang tiada lagi A yang boleh dihapuskan, maka kita tinggal A darab A darab A. Dan A didarab sebanyak 3 kali boleh diwakilkan sebagai A kuasa 3. Maka secara generalisasi untuk pembahagian tata tanda indeks, A kuasa M bahagi A kuasa N bersamaan dengan A M tolak N. Apabila melakukan operasi bahagi yang asasnya adalah sama, indeks kita akan ditolak. Contoh yang pertama, B kuasa 3 bahagi B kuasa 2. Jadi, kita akan tulis B kuasa 3 tolak 2. 3 tolak 2 berapa ya nilai pelajar? B kuasa 1. Tapi kita tidak boleh biarkan jawapan dalam B kuasa 1. Kita hanya tulis sebagai B. Ingat ya, B kuasa 1 hanya ditulis dalam pengiraan tetapi bukan di dalam jawapan akhir. Untuk soalan yang kedua, 9 kuasa 7 bahagi 9 kuasa 3. Apa yang perlu kita lakukan adalah indeks sahaja yang ditolak. Asasnya 9 tidak berubah ya. Jadi 9, 7 tolak 3, maka jawapannya adalah 9 kuasa 4. Untuk contoh yang ketiga, M kuasa 7 bahagi M kuasa 2. M yang di tengah-tengah itu, apakah nilai indeksnya? Masih ingat lagi tak? Ya, M tersebut bersamaan dengan M kuasa 1. Jadi, barulah kita boleh selesaikan M kuasa 7 tolak 1 tolak 2 dan jawapan akhirnya adalah M kuasa 4. Untuk contoh yang keempat, 42G kuasa 5 bahagi 6G kuasa 3. Ada nombor dan ada huruf di situ. Jadi, kita asingkan mengikut nombor bersama nombor dan huruf bersama huruf. Operasinya masih lagi operasi bahagi. Jadi, kita akan tulis 42 bahagi dengan 6 dan G 5 tolak 3. Kenapa 5 tolak 3? Kerana ianya adalah operasi bahagi bagi tata tanda indeks. Jawapan akhirnya kita akan tulis sebagai 7G kuasa 2. Kita buang kurungan tersebut dan itulah jawapan akhirnya. Indeks yang mempunyai asas berlainan. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. V kuasa 9, W kuasa 5 bahagi V kuasa 3, W kuasa 4.
Jadi, kita ada asas V dan juga asas W. Apa yang kamu perlu buat adalah kumpulkan ikut asas yang sama. Jadi, V 9 tolak 3, W 5 tolak 4. Dan jawapan akhirnya, V kuasa 3, W. Kenapa cikgu tak tulis W kuasa 1? Kerana kuasa 1 tidak perlu ditulis untuk jawapan akhir. 5 tolak 4, jawapannya memang 1. Tetapi, kita tidak perlu tuliskan nilai indeks 1. Bagi contoh yang terakhir, 16 X kuasa 7 Y kuasa 3 bahagi 64 X kuasa 2 Y. Jadi, di sini kita ada gabungan di antara nombor dan dua asas yang berbeza. Jadinya, kita akan buat pembahagian sama sahaja, nombor dengan nombor. Asas yang sama kita akan kumpulkan sekali. Jadi, 16 bahagi dengan 64 dan X 7 tolak 2. Kerana X kuasa 7 dan X kuasa 2. Kemudian, Y kuasa 3 tolak dengan 1. Okey. Kita buat kaedah ini kerana kita perlu kumpulkan mengikut asas yang sama. Kemudian, kita dapati 16 bahagi dengan 64, dapat jawapannya adalah 1/4. Kamu semua dah boleh tekan kalkulator ya? Jadi, X kuasa 5, Y kuasa 2. Kita buang kurungan tersebut dan kita boleh tulis jawapan akhir sebagai X kuasa 5, Y kuasa 2/4. Cikgu harap dengan beberapa contoh yang telah cikgu tunjukkan, kamu semua dapat menyelesaikan operasi pembahagian melibatkan tata tanda indeks. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye!